Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan dengan izinnya membolehkan kita mengadakan majlis peringatan persetujuan umum Dialog Damai Petani pada 28 Februari 2013 yang genap 3 tahun pada hari ini. Penandatanganan persetujuan umum itu adalah satu peristiwa yang bersejarah bagi rakyat Melayu Tani dalam memperjuangkan hak untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Dengan memperingati persetujuan itu, hendaklah kita semua merenungkan semula pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui sebelum dan selepas adanya persetujuan umum itu. Satu kali berlaku kesilapan akan menjadikan satu pengalaman, dan dengan pengalaman itu kita jadikan pengajaran supaya dapat menangani proses dialog damai pusingan kedua ini menjadi lebih praktikal dan bernas. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur yang menjemput saya untuk memberi ucapan sempena ulang tahun Dialog Damai Petani tahun ini. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, Dialog Damai Petani itu adalah satu pendekatan awal proses mencari penyelesaian konflik yang dipersetujui oleh Kerajaan Thai dengan BRN sebagai wakil pihak pejuang. Ianya adalah inklusif dan semua pihak yang berkepentingan harus memberi komitmen dan sokongan kepada proses damai ini. Dialog damai seperti ini telah diadakan di mana-mana tempat yang berlaku konflik, seperti dengan konflik di petani kita ini. Bagi rakyat petani yang berbeza pandangan ideologi dengan kerajaan Thai, dialog damai ini adalah satu jalan alternatif untuk mencari penyelesaian konflik petani dengan cara damai. Dalam tempoh masa 3 tahun yang lalu, Dialog Damai Petani menghadapi banyak cabaran. Cabaran pertama dan paling mencabar yang menjadi punca kepada segala cabaran ialah sikap permusuhan dan kebencian satu sama lain antara pihak kerajaan Thai dan pihak yang berbeza pandangan ideologi dengan kerajaan sangat menebal. Di masa kerajaan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra telah pun diadakan 3 kali perjumpaan dialog rasmi, tetapi tiada sesuatu yang dapat dicapai. Apa yang berlaku di meja rundingan adalah masing-masing pasukan perunding menunjukkan sikap permusuhan, marah, dendam, dan rasa sedih ke atas tindakan keganasan atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan. Berdialog seperti itu bukanlah satu pendekatan untuk mencari penyelesaian konflik, tetapi ia lebih kepada perjumpaan melampiaskan perasaan dan menunjukkan sikap permusuhan sahaja. Dengan sebab itu, proses dialog tidak boleh digerakkan sebagaimana yang mestinya. Cabaran-cabaran persekitaran yang menjadi pemangkin kepada proses dialog pusingan pertama secara resmi itu menjadi terhenti ialah disebabkan oleh, pertama, dialog damai itu tidak dapat sokongan sepenuhnya dari pihak tentera Thai. Kedua, ada beberapa kumpulan pejuang lapangan belum faham terhadap proses damai, maka mereka tidak memberi sokongan, sedangkan sokongan mereka adalah sangat penting dalam proses damai. Ketiganya, Ustaz Hassan Tayyib pula meletakkan jawatan sebagai ketua pasukan perunding BRN dengan meletakkan 5 syarat tuntutan awal daripada pihak parti B yang harus diterima oleh
parti A terlebih dahulu sebelum dialog boleh diadakan semula. Keempat, krisis politik Thai yang membawa kepada rampasan kuasa oleh tentera menjatuhkan kerajaan Perdana Menteri Yingluck. Dengan kejatuhan kerajaan Yingluck itu, maka dengan sendirinya proses dialog damai tidak boleh digerakkan lagi, kerana kedua belah pihak tidak ada pasukan perundingannya. Yang tinggal hanyalah persetujuan umum yang kita kenangkan di hari ini. Berdasarkan semangat persetujuan umum 28 Februari 2013 dan juga melihat kepada komitmen yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan Thai sekarang, maka kita telah terima cadangan fasilitator untuk digerakkan semula proses damai ini. Proses dialog damai pusingan kedua ini boleh diadakan dengan dua cara perbincangan. Yang pertama, perbincangan teknikal, iaitu perbincangan persiapan isu yang hendak dibawa ke meja rundingan. Ianya boleh diadakan dengan cara tidak resmi. Dan kedua, perbincangan buat keputusan, iaitu perbincangan isu-isu yang sudah dapat persetujuan dalam perbincangan teknikal. Ianya diputuskan dalam dialog rasmi. Dialog dengan dua cara tersebut akan lebih praktikal dalam menggariskan haluan proses dialog damai pusingan kedua dan seterusnya. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, proses damai tidak akan berhasil dengan sempurna sekiranya tidak dilibatkan semua pihak. Justru proses damai juga harus digerakkan juga oleh rakyat tempatan untuk merealisasikan konsep inklusif, yaitu penglibatan semua pihak yang berkepentingan dengan proses damai ini. Proses damai di peringkat rakyat dapat dilakukan dengan berbagai cara pendekatan dan berbagai pihak boleh digerakkan untuk melaksanakannya. Ianya tidak boleh dibataskan kepada parti A atau pihak kerajaan sahaja. Pihak parti B, media massa, CSO, institusi pendidikan, Majlis Agama Islam dan lain-lain lembaga masyarakat tempatan harus dilibatkan sama, supaya setiap golongan dan setiap lapisan rakyat petani boleh bersuara, memberi pandangan dan cadangan akan kehendak mereka dalam proses damai. Kita telah maklum bahawa yang berdialog atau berunding itu ialah pihak kerajaan Thai yang disebut sebagai parti A dengan pihak yang berbeza pandangan ideologi dengan kerajaan Thai yang disebut parti B. Perlu ditegaskan di sini bahawa parti B atau puak yang berbeza pandangan ideologi dengan kerajaan Thai dalam konflik petani itu ialah rakyat petani. Mereka itu diwakili oleh kumpulan-kumpulan pejuang dan organisasi-organisasi rakyat petani dalam proses damai ini. Oleh karena perlu kepada adanya satu kesatuan pandangan dan kesatuan tindakan yang kondusif di pihak parti B dalam proses damai dengan kerajaan ini, maka diwujudkan Majlis Syura Petani yang dipanggil Mara Petani. Ianya sebagai mekanisme penyatuan dan juga sebagai lembaga tinggi politik kepada rakyat petani. Konflik petani bukan sahaja konflik bersenjata, tetapi ianya adalah konflik yang berpunca daripada sistem penjajahan yang diberlakukan ke atas rakyat petani oleh kerajaan Thai. Perkara ini harus dipahami oleh semua pihak. Dan kerajaan Thai janganlah berpura-pura buat tidak tahu. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik petani harus adil
menyeluruh, dan berkekalan. Penyelesaian yang seperti beginilah yang hendak diperjuangkan oleh Mara Petani. Mara Petani telah diterima menjadi lembaga politik bagi rakyat petani oleh banyak pihak dalam menghadapi proses damai dengan kerajaan Thai. Oleh sebab itu, pengiktirafan oleh kerajaan Thai adalah satu keperluan bagi proses damai. Ibarat kata, mahu tidak mahu, Mara Petani akan tetap menjadi lawan dan kawan di meja dialog damai. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, senario proses damai petani ketika ini kita dapati masih banyak juga cabarannya. Cabaran yang sudah menanti untuk diatasi dengan segera ialah sikap negatif terhadap masing-masing di antara parti A dan parti B. Kita melihat bahawa kerajaan Thai atau parti A ada keraguan dan kebimbangan terhadap kewujudan Mara Petani. Sebagai parti B, karena dalam pikirannya mempersoalkan adakah Mara Petani sebagai parti B boleh kawal keselamatan di lapangan. Dan kerajaan Thai juga mempertahankan isu konflik petani sebagai isu dalaman. Inilah cabaran kepada Mara Petani. Perlu juga saya nyatakan di sini bahawa di pihak Mara Petani pada dasarnya tidak yakin dengan komitmen dari pihak kerajaan Thai untuk mencari penyelesaian konflik dengan adil, menyeluruh dan berkekalan. Ini adalah satu cabaran kepada pihak kerajaan Thai yang harus membuktikan komitmen dan keikhlasannya kepada Mara Petani. Dengan adanya cabaran-cabaran di kedua belah pihak tersebut, maka proses dialog damai ini harus dimulakan dengan proses bina keyakinan, yaitu membincangkan isu-isu yang dapat menunjukkan bahawa kedua belah pihak telah ada komitmen dan keikhlasan untuk mencari penyelesaian secara adil, menyeluruh dan berkekalan bagi mencapai objektif kedamaian yang hakiki di bumi petani. Pada masa yang sama, dalam proses bina keyakinan itu, isu-isu yang perlu dibangkitkan adalah isu-isu yang memberi manfaat kepada rakyat tempatan. Saya dimaklumkan bahawa Jawatan Kuasa Perundingan Mara Petani telah mengemukakan 3 perkara yang menjadi keperluan di pihak parti B untuk menstabilkan proses dialog yang patut diambil tindakan oleh pihak parti A dalam proses bina keyakinan ini. Pertama, proses damai dijadikan agenda negara. Kedua, pengistirafan Mara sebagai badan politik kepada pihak yang berbeza pandangan ideologi oleh kerajaan Thai. Ketiga, diberi hak kekebalan, imuniti kepada pasukan perundingan Mara Petani. Alhamdulillah, saya dipahamkan bahawa 3 perkara yang menjadi keperluan itu telah dibincangkan dalam perbincangan teknikal. 1 perkara telah dapat persetujuan dan yang 2 perkara lagi akan diambil persetujuannya mengikut keperluan semasa. Pasukan perundingan Thai juga telah mencadangkan 3 perkara untuk dibincangkan dalam proses bina keyakinan ini. 1. Mencadangkan untuk mewujudkan kawasan aman atau safety zone sebagai projek contoh proses dialog damai. 2. Cadangan untuk mengadakan pembangunan di kawasan aman bagi menambahbaikan kualiti hidup rakyat menjadi masyarakat bahagia. Dan ketiga, cadangan untuk menegakkan keadilan yang saksama kepada setiap lapisan rakyat. Cadangan-cadangan parti A itu
telah diambil maklum dan ianya akan dibincangkan oleh barisan kepimpinan dan jawatan kuasa pemikir mara petani untuk membuat keputusan bagi membolehkan jawatan kuasa perunding Parti B mengambil tindakan yang sepatutnya di meja dialog nanti. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, kita telah pun mendengar ada suara rakyat yang telah meminta diadakan safety zone. Kita juga pernah dengar berita bahawa pihak tentera bahagian 4 telah pun mengisytiharkan daerah Bacok dan Caerong sebagai safety zone. Safety zone atau kawasan aman dalam wilayah yang berkonflik bukanlah mudah untuk diadakan, dan ianya tidak boleh diumumkan oleh sepihak seperti yang telah kita dengar. Orang tidak pernah buat seperti itu. Dan kalaulah ia memang telah berlaku, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak kena dengan proses damai petani, dan menjadikan satu lagi cabaran dalaman kepada pihak kerajaan Thai. Safety zone dapat diadakan setelah ada kesepakatan kedua belah pihak dan dipersetujui konsepnya. Saya fikir kedua belah pihak sudah ada konsep safety zone masing-masing, dan ianya berbeza di antara satu sama lain. Oleh sebab itu, maka konsep dan kawasan yang berpotensi untuk diadakan safety zone harus dibincangkan dan dapat persetujuannya terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada orang ramai. Kedamaian di petani bukanlah satu perkara yang mustahil dapat diwujudkan. Kedamaian boleh dicapai dengan komitmen dan pengorbanan, yang mana kedua belah pihak harus menerima kesilapan dan kegagalan di masa yang lalu melalui perbincangan dan rundingan damai. Kita semua harus tahu bahawa hasil positif dari rundingan damai akan menjadi jalan penamat kepada penderitaan rakyat petani, dan sekaligus ianya akan menjadi benteng yang kuat dan kukuh kepada keselamatan dan pertahanan negara Thai. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, mengakhiri ucapan saya ini, saya menyeru dan mengajak kepada semua warga petani, marilah kita mengusung dan mendukung proses damai petani ini untuk mencari dan mencapai kebebasan, keamanan, keadilan, dan kedamaian kita semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.